Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis ilmu, yang mana ianya merupakan majlis yang amat penting untuk mengenal pencipta kita, untuk dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Maka kita mengharapkan dengan majlis yang begini, Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal dan istiqamah, dan Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan ganjaran pahala yang besar, dan Allah pemudahkan jalan kita menuju ke syurga, seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, maka walaupun kita berada dalam WhatsApp pula, dalam handphone yang begini, maka Allah akan permudah bagi kita jalan ke syurga, dan itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melepasi melepasi hari-hari haji, yang mana sekarang pada 19 Zulhijjah, walaupun kita lihat pada 19 Zulhijjah ini melepasi hari haji yang lebih kurang 6 hari, namun begitu masih lagi ramai jemaah-jemaah haji ataupun umrah tak buka lagi, tetapi jemaah haji melimpah ruah lagi. Kenapa kita nak pergi Masjidil Haram pun kena awal, dan kalau lepas tu dia tutup, dia blok jalan, lagilah dahsyat. Ya, memang crowded. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan Allah menerima amalan haji-haji mereka semua, dan Allah berikan kebaikan. Kenapa? Di kalangan mungkin ada yang tak sempat tawaf ifadah, ataupun ada yang nak melakukan tawaf wada', jadi crowded di Masjidil Haram tu. Ya. Baik. Jadi ustaz-ustaz kita pun masih ada lagi, yang mana di kalangan ustaz-ustaz kita yang masyhur di Malaysia masih ada lagi di sini, dan juga telah yang berangkat ke Madinah pun ada juga. Ya, baik. Jadi kita sambung pelajaran kita yang masih membicarakan ensiklopedia akhlak salaf, yang bukan sekadar kita baca, tetapi kita nak mencari juga ilmu yang perlu kita manfaatkan. Dengan ilmu yang begini untuk kita beramal dengannya, kerana kita adalah hamba Allah yang telah Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi, dan tanggungjawab kita mengikut arahan Allah untuk menjadikan kita sebagai khalifah yang mendatangkan kebaikan dan keamanan di atas muka bumi ini. Setiap perbuatan yang kita lakukan mengikut apa yang Allah dan Rasul arahkan, confirm, kita akan diterima oleh Allah, dan kita akan diberikan ganjaran yang besar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah mengarahkan kita, Rasulullah mengarahkan kita, kita tidak ada pilihan pertama sekali melainkan pertama sekali kita beriman. Yang kedua, kita ikut arahan tanpa banyak bicara. Kenapa? Kerana kita adalah hamba kepada pencipta kita, dan kita adalah hamba yang mesti mengikut arahannya. Jangan biarkan hawa nafsu kita menguasai diri kita untuk memberikan idea-idea, pandangan-pandangan yang mana bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kerana sudah tentu nafsu kita kebanyakannya menyeru kepada kejahatan. Ya, nafsu kita banyak menyeru ke kejahatan. Okey, baik. Kita sambung balik pelajaran kita di dalam kitab ini, muka surat 250, bab yang ke-8, ihsan kepada masyarakat. Kita masih lagi berkisar membicarakan tentang ihsan. Yang masih lagi kita membicarakan tentang ihsan, bagaimana ihsan kita. Pada awal kita bicarakan antara kita dengan Allah, antara kita dengan binatang, antara kita dengan manusia, antara kita dengan
alam semesta. Begitulah keadaan ihsan yang mana tetap ada pada diri kita. Yang wajib kita binakan untuk supaya mendatangkan keamanan dan keselamatan. Berlaku ihsan kepada masyarakat yang diwujud melalui pergaulan yang baik, lemah lembut dan ringan tangan dalam memberi bantuan kepada yang memerlukan. Ya. Berlaku ihsan kepada masyarakat diwujudkan melalui pergaulan yang baik. Ya. Oleh kerana itu kedudukan orang yang melakukan kebaikan ini dipuji. Orang yang melakukan apa juga pergaulan ini sama ada kita dalam bentuk bekerja ataupun volunteer, sukarela. Dalam bentuk bekerja, kita menunaikan tuntutan fardu kifayah. Tak kiralah dia tu seorang engineer ataupun arkitek ataupun pilot ataupun doktor ataupun apa juga. Sehingga kan maklimah jual nasi lemak itu pun adalah satu tuntutan fardu kifayah yang confirm ada pahalanya yang besar. Kerana kita telah menggunakan kebolehan kita untuk membantu orang-orang, bukan sekadar orang Muslim sahaja, bahkan kita membantu bersifat ihsan terhadap orang-orang kafir. Bahkan kalau dia tu veterina membantu terhadap binatang-binatang. Walaupun anjing, ya, walaupun anjing. Ianya tidak menjadi masalah di dalam Islam. Ya. Bahkan kita melihat dalam kisah hadis seorang wanita di kalangan Bani Israel itu, dimaafkan, diampunkan dosanya kerana hanya memberi anjing itu minum. Ini dia ihsan kita. Jadi oleh kerana itu fardu kifayah ini dituntut untuk kita tunaikan. Bukan semua orang mampu untuk melakukan fardu kifayah. Tuan-tuan dan perempuan dalam bidang masing-masing. Besar pahala. Tidak dinafikan. Bayangkan seorang lelaki yang mengangkat batang kayu ataupun duri dari jalanan orang mukmin ditolakkan ke tepi jalan. Maka mendapat nilaian syurga yang besar. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku melihat dia bersenang lenang di dalam syurga. Apatah lagi, itu baru sekali. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan dalam bidang masing-masing. Dan teknologi kemahiran itu adalah miliki tuan-tuan dalam bidang tuan-tuan pelajari. Lalu disalurkan, digunakan. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan, tidak ada istilah pencen dalam kebajikan ini. Walaupun tuan-tuan dan perempuan dah pencen, ya. Kalau guru-guru dia ada pencen awal, pencen kemudian lambat, ya. Tentera pun begitu. Dalam bidang yang lain pun pencen sekarang sampai umur 60 tahun. Kalau ikut umur Rasulullah wafat 63 tahun. Namun jangan jadikan pencen itu menghalang kita berbakti kepada agama, tak. Jangan biarkan pencen itu tidak mengeluarkan hasil-hasil kita selepas kematian kita. Jangan. Betul. Orang yang mempelajari belajar daripada kita dahulu, kita akan mendapat manfaat di dalam kubur nanti. Kenapa? 3 perkara ini yang akan berada bersama kita di alam kubur. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak yang soleh. Jadi jangan biarkan ilmu yang bermanfaat ini kita tinggalkan begitu saja. Cuba developkan ataupun keluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Besar pahala. Tuan-tuan dan perempuan, besar pahala. Walaupun aku dah pencen, tak, pencen bukan berarti kita meninggalkan itu. Teruskan. Kerana tuan-tuan dan perempuan sedang berada di medan untuk menambahkan siri amalan, yakni untuk dipersembahkan kepada Allah. Macam kami sendiri, ya. Kami, macam saya sendiri, sedang menunaikan fardu kifayah, ya, dari sudut ni. Fardu ain wajib bagi setiap pribadi. Oleh kerana itu, jika kita doktor, engineer, apa juga bidang kita, maka fardu ain adalah wajib. Terutamanya beriman kepada Allah, mengenali pencipta kita itu mesti disettlekan. Walaupun apa sekalipun, mesti disettlekan, diselesaikan dengan betul. Kemudian acara fardu kifayah mengikut bidang masing-masing. Okey. Jadi oleh kerana tu, ya, kita lihat, ya, ihsan kepada masyarakat ini terlalu besar dan terlalu luas. Dan di antaranya pergaulan yang baik lemah lembut ini adalah dituntut oleh syarak. Sesama Muslim terutamanya, kerana apa? Sifat orang Muslim itu aizzatul 'alal mu'minin wa a'izzatul 'alal kafirin wa azillatul 'alal mu'minin.
yang mana bersifat lembut sesama mukmin dan bersifat tegas kepada golongan kafir. Yang mana walau begitu pun dia melihat kafir-kafir ini di dalam bentuk kafir apa. Kalau kafir di Malaysia berbentuk kafir ahdi dalam perjanjian yang mana mereka melakukan kebaikan kepada kita, kita melakukan kebaikan kepada mereka. Okay? Begitu kedudukannya. Maka bersikap lemah lembut dan ringan tangan dalam memberi bantuan. Itu pasal bagi orang-orang yang sudah tinggal ataupun sudah pencen, ringan tangan kita untuk membantu. Membantu bukan semata-mata membantu dari sudut keuangan. Membantu dari sudut pendapat, pandangan. Membantu dari sudut memberi khidmat. Apa juga servis yang kita boleh bagi. Itu pun termasuk dalam memberi bantuan. Oleh kerana itu Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nampak tak ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, sehingga kan disebutkan dalam bab ini hamba-hamba yang dimiliki. Walaupun hamba, tetap kita memberi layanan yang serupa, yakni yang baik. Ya, begitu sekali. Oleh kerana itu Rasulullah SAW amat menegur para sahabat berlaku baik kepada hamba-hamba. Ya, macam kita ni bibi, ya, apa-apa jugalah. Yang penting jaga elok-elok dengan beradab, berakhlak. Oleh kerana itu apabila seorang lelaki itu memukul jariah dia, hamba dia, perempuan, dia tampar disebabkan seekor kambingnya dimakan serigala. Tetapi dia rasa bersalah. Bila dia menampar tu rasa bersalah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dia memberitahu kepada Rasulullah dalam kisah itu, lalu Rasulullah mengatakan, kamu nak bebas, tunggu dulu. Bagi aku jumpa dia. Maka wanita itu, hamba abdi perempuan itu dibawa. Untuk diketahui bagaimana nak bebas pun ada cara, bukan main bebas sahaja, tidak. Tetapi nak bebas itu melihat keadaan agama dia. Lalu ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Lalu wanita ini mengata, Allah fis sama'. Wa man ana? Anta Rasulullah. Yakni mengisbatkan kedudukan Allah yang wujud, yang bersemayam di atas arasy, dan juga mengisbatkan Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah mengatakan, a'atiqha, bebaskan dia. Fa'innaha mu'minah, sesungguhnya dia memang orang mukmin, maka layak untuk dibalaskan ihsan kepadanya atas kesilapan kita, ya, atas kesilapan lelaki tersebut menampar dia, maka bebaskan dia sebagai satu penghargaan yang besar. Nampak tak ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah sampai ke hamba abdi, apatah lagi orang-orang yang merdeka ini, ya, perlu diberikan ihsan yang betul, tak menjadi kesalahan. Ya, tak menjadi kesalahan. Bahkan dalam siri muamalah kita dengan masyarakat, penonjolan kita dalam memberi khidmat, kita lihat berbagai-bagai khidmat yang diberikan, maka ianya merupakan satu keistimewaan umat Islam dari sudut melakukan kerja dakwah juga, menyebarkan bab-bab yang begini kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Kita buat je lah kerja amal, kita buat kerja dakwah,
Tetapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri nak membantu ini, ya, banyak kena berhati-hati, sama ada dari sudut penipuan satu, dan bantuan itu kepada siapa yang kita lihat. Jangan main bantu je, tak boleh. Kenapa? Ditakuti ianya terjebak dengan golongan-golongan yang menentang agama ini. Walaupun bersifat dengan pakaian Islam, tetapi ada golongan ini muncul dalam bentuk menentang agama. Baik. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang miskin dan anak-anak yatim secara khusus. Dan bahawasanya berbuat ihsan kepada mereka memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Bismillah. Allah sebutkan orang miskin, anak yatim. Ini di antara perkara yang tak pernah seolah-olah bersama. Setiap orang miskin tidak semestinya anak yatim. Dan setiap anak yatim tidak semestinya orang miskin. Kita kena tahu. Itu pasal kita melihat kadang-kadang orang, ya, macam saya yang mempunyai sebuah sekolah tahfiz, ya, dan insya-Allah doakan saya dalam proses untuk membuat yang lebih advance, yakni pondok orang tua, ya, cuba nak buat pondok orang tua di mana setengah orang dia bagi zakat. Okey, ini untuk orang untuk zakat lah, untuk orang miskin, ya, kita alhamdulillah itu senang. Tetapi bila dia kata, okey ustaz, saya nak bagi zakat untuk anak yatim. Macam, ialah kita bila disebut anak yatim tu, dia mengkhususkan satu kelompok. Ya, dia mengkhususkan satu kelompok. Macam kita sekolah itu, dia ada dibenarkan dari sudut zakatnya adalah Ibnu Sabil. Okay? Tetapi bila dia khususkan anak yatim, dia jadi terkumpul pada anak yatim. Ya. Maksudnya kami akan terang, sekolah ini bukan anak yatim semata-mata, bahkan ada yang lain. Bila dia dengar tu, okey, dia akan bukakan kepada yang lain-lain tu, alhamdulillah. Tetapi bila dia kata khas untuk anak yatim, maka di situ kita terpaksa asingkan. Ya, wang anak harta anak yatim ni dia lain hukum dia, kena jaga elok-elok. Okey, dia bagi untuk anak yatim, tak kira. Okey, maka kita akan asingkan, baru kita bagikan. Okey. Kadang-kadang orang mengata datang tu dia bagi zakat kan, dia kata okey ini zakat anak yatim. Tak boleh. Kenapa? Anak yatim tidak ada dalam asnaf zakat. Ya, asnaf zakat tidak ada anak yatim. Kecuali jika anak yatim itu miskin. Okey. Kecuali jika anak yatim itu di kalangan Ibnu Sabil. Ya, ini di antara kategori 8 asnaf zakat tu. Kalau nak bagi terus ini zakat untuk anak yatim, itu salah. Kerana bukan semua anak yatim miskin. Bahkan mak bapak mereka ada yang meninggalkan harta yang banyak. Maka dia tidak layak untuk memiliki termasuk dalam golongan asnaf yang 8. Ya, jadi dalam bab itu kita kena berhati-hati. Okey, kita lihat. Salah satu keutamaan yang dimaksudkan ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Maksudnya orang yang menanggung anak yatim baik dari kerabatnya maupun bukan, kedudukannya bersamaku di syurga seperti didekatkan dua jari ini. Lalu Imam Malik mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam bab ini tentang orang yang bersama dengan anak yatim. Ya, orang yang bersama dengan anak yatim, yakni dari sudut membantu dia. Membantu, tak kira lah dia bantu, dia jaga ke. Macam kita lihat mak saudara dia mengambil alih, seorang sister tu bagi tahu mak saudara dia mengambil alih selepas maknya mati. Waktu dia kecil, dia kata. Dan dia layan, Masya Allah baik, dia kata. Layan baik. Tiba-tiba berlaku, ialah ada perkara-perkara tertentu, orang lain masuk campur, menuduh mak saudara dia, ya, melakukan sihir kepada orang lain dan juga nak melakukan sihir kepada dia. Lalu saya mengatakan, ya, taraf mak saudara itu tinggi di sisi agama kita, seperti ibu.
Bagaimana dia boleh menuduh sedangkan mak saudara dia ni menjaga dia start dia kecil sampai ketua. Maksudnya sampai dia remaja. Bagaimana kita boleh terima satu pandangan orang yang luar baru kita kenali untuk menuduh mak saudara kita yang telah memberi khidmat yang baik. Ya, itu dia. Okey. Jadi nak menceritakan mak dia tu menjaga mak saudara dia jaga waktu dia anak yatim sampai membesar. Cuma nak cerita waktu Rasulullah berbicara tentang penjagaan kafil ini adalah penjagaan dia sponsor anak yatim walaupun dia tak jaga kat rumah dia letakkan ke asrama sekolah ke rumah anak yatim ke tapi saya nasihat benda perkara-perkara ini perlu diteliti sangat-sangat. Tuan-tuan dan perempuan yang telah mempelajari Quran dan Sunnah, bukan semua kita boleh bagi. Ya, bukan semua tempat-tempat ialah kita mengatakan tempat-tempat ini kita takut kadang-kadang pasal bila saya membicarakan sekolah tahfiz pun agak berhati-hati. Kerana di sana ada sekolah-sekolah ahli bid'ah. Di sana ada sekolah-sekolah yang bunyinya tahfiz tapi dah bercampur bau dengan perkara yang tak betul. Saya amat menasihatkan kerana apa? Kerana muncul golongan-golongan terdahulu seperti yang kita hadapi. Mereka hafiz tapi Mu'tazilah. Mereka hafiz tapi Jabariyah, Qadariyah. Mereka hafiz tapi Khawarij. Yang Rasulullah sebutkan. Al-Quran dibaca mengikut keluar dari kerongkongnya. Dahsyat. Tetapi mereka meninggalkan agama seperti mana busar anak panah itu meninggalkan panah yang busar itu. Dahsyat. Oleh kerana itu berhati-hati. Sama ada sekolah tahfiz, sama ada anak yatim, sama ada, ingat tuan-tuan dan perempuan, Allah telah memberikan kekuatan kepada harta, jangan dialirkan kepada tempat yang tidak betul. Ya. Lalu Rasulullah kata, orang yang menjaga anak yatim, ya, dia keadaan begini denganku di akhirat kelak. Berarti rapat. Jadi kita dah tahu dalam minda kita, di antara perkara yang merapatkan kita dengan Rasulullah SAW adalah kafil menjaga anak yatim. Tak kira menjaga dari sudut keuangan ataupun sekolah ataupun tempat penjagaan anak yatim, maka di sana kita membantu atas nama ganjaran pahala ini, maka kita akan insya-Allah akan dapat bersama Rasulullah nanti di akhirat. Tapi ikhlaskan diri kita. Dalam riwayat yang lain, as-sa'i ala armalah wal miskin mujahid fi sabilillah. Orang yang gemar membantu memenuhi keperluan janda-janda dan keperluan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Yang mana Rasulullah mengatakan as-sa'i ila armalah. Armalah ni adalah janda-janda. Datang kita membantu janda-janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Kenapa? Kerana susah untuk membantu mereka. Terpaksa kita pergi mencari keuangan, kita bersedekah kepada mereka, mungkin kita tolong belikan, kita tolong itu, tolong ini. Ya, berarti susah seperti mujahid fi sabilillah. Tapi kadang-kadang bab ini pun berbahaya juga, ya. Bila sebut gemar membantu keperluan orang-orang janda-janda, ya, janda-janda bagi orang lelaki kadang-kadang akan timbul masalah. Berhati-hati je lah, itu je yang senang, ya. Buatlah secara ikhlas, ya, buat secara ikhlas, ya. Bila kita bantu tu nanti ada orang marah, ya, ada orang tak suka, ya, mungkin di kalangan isteri kita kan, tapi buatlah kerana Allah. Kalau kita agak ni, suruh isteri kita yang hantarkan barang kan. Itu semua berkait rapatlah untuk menjaga kebaikan. Tapi sebenarnya asal kepada ni, ia tidak menjadi masalah. Itu pasal kadang-kadang kita salurkan kepada orang-orang yang mampu untuk memberinya. Ya, badan-badan yang mampu untuk menolongnya. Tak menjadi masalah. Okey? Adapun berbuat ihsan kepada sesama Muslim atau kepada manusia secara umum, Rasulullah menjelaskan dalam banyak sabdanya, salah satu man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasahullah, Allahu akbar, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu ala fid dunya alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Masya-Allah.
Ya, hadis Muslim. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melepaskan satu beban dunia dari seorang mukmin, ya, kita lepaskan bebanan dunia dari seorang mukmin, ke masalah dia, kesusahan dia, maka Allah membebaskan dia dari satu beban pada hari kiamat. Ya, kita bebaskan, kita tolong dia. Tapi kadang-kadang kita tahu bahawa kadang-kadang kita tolong pun kita tertekan. Ya, misalnya kita bagi hutang dengan janji, itu tolong, termasuk kita menolong. Ya, tapi dengan jumlah yang besar, maka tiba-tiba dia mengkhianati. Dia tak bagi balik kita. Sampai kita menadah tangan nakkan balik. Dan kita memerlukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, satu nasihat. Bersabar. Setiap hutang yang dia, ialah dia akan bertanggungjawab depan Allah. Dia tak akan lepas. Bahkan roh dia tidak melepasi langit yang pertama. Ingat ya, bila seseorang itu berhutang, roh dia di waktu hari dicabutkan nyawa dia, walaupun dia orang yang beriman sekalipun, roh dia macam kedudukannya roh orang kafir yang tidak akan melepasi langit pertama. Tak akan lepas roh orang yang berhutang. Oleh kerana itu Rasulullah amat menekankan perkara ini, ya, mengingatkan para sahabat tentang hutang yang merupakan satu perkara yang mesti diselesaikan. Kita bantu. Dia tidak mahu membayarnya. Kalau lambat, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah hutang ini, bila seorang itu tidak membayarnya, maka kalau kita masih lagi, bermula daripada hari kita memberi hutang itu, kita dah dapat pahala sedekah taraf dia. Sampai tarikh yang dijanjikan, dia tak bayar, masih berterusan pahala sedekah. Bahkan mungkin dinaikkan disebabkan perjanjian itu telah tamat, seharusnya dia bagi. Tetapi dia tak bagi. Masih lagi kita memberi ruang kepadanya, pahala itu akan bertambah. Sampai bila? Sampai dia mati, dia tak bagi, maka pahala itu tetap berterusan. Ya, kan Rasulullah kata sedekah jariah. Ya, maka ianya merupakan satu perkara yang menarik. Walaupun bagaimana kita nak buat, hanya Allah yang mengetahui. Tuan-tuan nak menghalalkan ataupun tak halalkan, tidak menjadi masalah, itu hak tuan-tuan dan perempuan. Ianya tetap di sisi Ar-Rahman, tuan-tuan adalah orang yang terpuji. Tetapi jika kita menghalalkan, tak menjadi masalah. Bahkan menjadi nilaian seorang manusia yang bertaraf ihsan yang tinggi. Tetapi kalau kita tak halalkan, mengharapkan juga pun tak menjadi masalah. Jadi itu terpulang kepada masing-masing. Cuma nak mengatakan barang siapa yang melepaskan satu beban dunia dari seorang mukmin, nescaya Allah membebaskan dari satu beban pada hari kiamat. Tidak ada siapa di antara kita yang mengetahui kedudukan di hari akhirat. Dan beban-beban ini akan datang mengikut amalan-amalan kita. Ya, berbahaya. Apabila beban-beban ini akan datang mengikut amalan-amalan kita, maka yang menakutkan, beban-beban itu merupakan beban-beban yang boleh menyebabkan lambatnya kita masuk syurga. Ataupun yang boleh menyebabkan terganggunya perjalanan kita ke syurga. Maka bebaskan beban itu. Bagi. Apa juga. Bukan banyak pun kadang-kadang. Kita tengok orang miskin, ya, bagi sedikit makanan. Kita tengok orang-orang miskin, ya. Alhamdulillah. Maaf kata, macam kami sendiri pun ada projek-projek membantu orang miskin. Itu kerja kita lah. Ya, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang ada pengetahuan agama, maka satu kewajipan. Seperti membantu dari sudut pendidikan, dengan sekolah yang kita bina, dan insya-Allah akan terbina juga satu pondok orang tua, dan dengan projek amal yang kita lakukan, ya, dan beberapa projek perkara-perkara yang kita cuba sampaikan kepada orang Islam, ya, maka ianya akan membebaskan manusia itu daripada kesusahan. Kemudian, barang siapa memudahkan kesusahan, nescaya Allah memudahkan urusan dunia dan di akhirat. Dalam satu kisah, seorang lelaki ini adalah ahli perniagaan. Dia tidak ada amalan yang banyak. Ya, cuma amalan dia, di antara amalan yang terbaik adalah dia mengatakan kepada pekerjanya, wahai pekerjaku, kalau ada orang yang berhutang, ya, pemudahkanlah. Jangan kamu paksa dia nak bayar ataupun apa, pemudahkan. Mudah-mudahan
Allah pemudahkan kita di akhirat kelak. Subhanallah. Di dalam hadis itu mengatakan orang ini dipermudahkan di akhirat. Permudahkan di akhirat. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Oleh kerana itu walaupun hutang tu sedikit, maka kita kata pemudahkan. Alah, tak usah ambil kira, kita nak mempermudahkan. Allah akan permudahkan kita di akhirat. Ataupun urusan-urusan yang mana kita nampak, ya, yang boleh kita dengan kekuatan kita mempermudahkan. Tapi ingat, kekuatan kita maksudnya bidang kita. Jangan sampai hak yang tertentu dari syarikat yang tak benar kita pemudahkan. Itu berbahaya. Ya, mana-mana hak syarikat atau hak kerajaan atau hak yang bukan milik kita, kalau nak permudahkan, kena minta izin. Kalau tidak, adalah tidak dibenarkan. Oh, kepandai kita pula yang nak mempermudahkan. Maka akhirnya menyebabkan syarikat bermasalah, kerajaan bermasalah ataupun apa-apa yang berkait itu bermasalah, maka kita pula berdosa. Jadi, permudahkan dengan arti kata lain dalam hak yang dibenarkan untuk kita. Kemudian, barang siapa yang menutup aib seorang muslimin, nescaya Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni bukan orang yang suci. Ya, kita ini adalah manusia. Maka, kelemahan tu ada. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu, yang lalu-lalu, mungkin ada yang lakukan kabair. Dosa-dosa besar. Nak merahsiakan dosa-dosa tersebut dari manusia. Kerana sifat manusia ni, waktu baik dengan kita, dia Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi bila dia tak setuju dengan kita, maka di situlah dia akan buka keaiban kita yang menyebabkan kita aib di depan masyarakat. Terutamanya kalau kita tengok pada zaman sekarang, di kalangan golongan politik. Dia membuka aib antara satu sama lain. Na'udzubillah. Cuma nak menceritakan, perkara ini adalah amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita menutup rahsia kita, dalam satu hadis membicarakan, Allah telah menutup kita. Allah telah merahsiakan perbuatan kita. Maka bila dia merahsiakan perbuatan kita, maka jangan kita cerita ke orang. Kita rahsiakan, cukup. Munajat kita kepada Allah, mengadu kita kepada Allah untuk Allah hapuskan diri kita, dosa kita. Itu yang paling penting. Dengan itu aib kita tidak akan terbuka. Dan mungkin di akhirat nanti dihapuskan. Oleh kerana itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam Lailatul Qadar, apa yang perlu dilakukan? Lalu Rasulullah kata, quli, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan suka pada pengampunan, maka ampunlah aku. Yang mana kalimah afuun yang disebutkan dalam ayat hadis ini menceritakan pengampunan berbentuk dipadamkan segala kesilapan kita. Maksudnya macam kita tahu di mahkamah itu dituliskan, bila mahkamah putuskan kamu salah, maka dituliskan, lalu disimpankan. Bila ditangkap seorang itu balik, dia tengok balik, ada tak rekod jenayah? Rekod itu akan menjadi hujah. Dia ni pernah melakukan jenayah. Tetapi bila kita minta kepada Allah dengan kalimah yang Rasulullah ajar itu kepada Aisyah, boleh digunakan. Bukan sekadar malam Lailatul Qadar, bahkan selepas itu pun boleh digunakan. Kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita dan eraskan, deletekan semua maklumat-maklumat dosa-dosa yang lalu. Tuan-tuan dan perempuan, seperti anak yang baru lahir. Kalau diterima taubat kita, seperti anak yang baru lahir yang tidak ada rekod keburukan. Subhanallah. Okey, apa lagi? Bila kita merahsiakan keaiban, ini di antara perkara yang amat penting untuk tuan-tuan dan perempuan mengetahui. Di antara perkara yang untuk menutup aib kita di dunia dan di akhirat lagi kita memerlukan aib kita ditutup. Kerana perkumpulan ini adalah kumpulan yang besar. Allah akan buka aib seorang-seorang. Ya, kalau dia buka aib di depan masyarakat dunia. Bermula Nabi Adam sampai hari kiamat, aib itu dibuka. Yang menyaksikan nanti adalah di kalangan semua manusia, termasuk anak-anak kita, isteri kita,
siapa juga, suami kita, selama ini kita rahsia, maka akan dibuka. Maka kita tak mau dosa-dosa lalu diketahui. Tutupkan. Maka di antaranya dengan menutup aib orang lain. Itu pasal saya menasihati. Gadget-gadget yang kita miliki, jangan salah guna. Salah guna teruk kita di akhirat kelak. Tetapi sayang berapa ramai yang menggunakan gadget-gadget ni nak mengaibkan orang lain. Jangan kita berniat untuk mengaibkan orang lain. Kerana kita bukan orang yang suci. Jangan. Bila kita membuka aib orang, Allah akan buka aib kita. Oleh kerana itu pelihara. Tuan-tuan dan perempuan pelihara. Kadang-kadang saya mendengar aib seorang lelaki, seorang isteri menceritakan aib suami dia. Jangan. Kadang-kadang kita berbicara dengan orang yang tidak faham. Oi, ini satu benda yang kita tak perasan. Ya, wanita-wanita tidak perasan. Pasal saya mengetahui, ya, bila saya dengar orang bercakap begitu, saya terasa. Bukan kerana saya suami. Seharusnya seorang isteri bersabar dengan kerana suaminya. Yang terutamanya apatah lagi suaminya baik, yang soleh. Mungkin seorang itu akan mengambil kesempatan. Na'udzubillah. Apa-apa juga kesempatan. Mungkin seorang perempuan akan cuba merampas lelaki itu daripada pasangannya. Disebabkan dia membuka aib suaminya. Dan mungkin seorang lelaki itu merancangkan sesuatu. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita fikir elok-elok. Itu pasal saya akan cuba, ya, bila orang tu bercerita tentang masalah rumah tangga tu, saya akan menasihati, ittaqillah. Kalau sekadar ya teknikal, bersabar. Tak boleh ceritakan aib tu. Kecuali di mahkamah ataupun di tempat qadi. Kalau betul tak tahan ke, pergi ke tempat, ialah mahkamah syariah. Kalau sekadar teknikal, ya, dia tak nak tegur lah, tak nak ni lah, sabar. Jangan sampai begitu. Begitu juga lelaki tidak boleh menceritakan aib isteri dia kepada orang-orang yang lain. Berbahaya. Ini yang berlaku kadang-kadang yang mana saya terpaksa menegurlah dalam bab ini supaya wanita-wanita bersabarlah. Kita tengok berapa lama suami kita hidup bersama kita dan membantu kita. Daripada waktu sebelum kahwin kurus, Masya Allah ramping. Sampai sekarang ni dah mak, sehat walafiat. Takkanlah tak boleh sabar. Ya, sabar. Kenapa? Kerana inilah perkara yang menyebabkan wanita masuk neraka di antara perkara tersebut. Apabila Rasulullah mengatakan ramai wanita-wanita yang akan masuk neraka, lalu terkejut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sebab mereka itu masuk neraka? Disebabkan kufur asyir. Kufur asyir ni apa dia? Suaminya telah memberi layanan baik. Yakni hidup, ya, kehidupan kadang-kadang adalah krisis yang tak kena. Ya. Tak apa. Dia bagi layanan yang baik sampai satu ketika suaminya melakukan kesilapan. Lalu ucapan yang keluar dari mulut seorang wanita, seolah-olah abang tak guna. Dia ungkitnya. Hari silap kita angkat nikah tu dulu. Silap tersebut. Yang silap sebut pun boleh diungkit pada ketika itu. Ini dia. Wanita ni, memori dia kuat. Baik-baik orang lelaki. Dia boleh ingat apa yang mana kita tak ingat. Orang lelaki bukan jenis ingat. Ya, orang lelaki bukan jenis kesilapan, dah lah tu. Bagi orang lelaki, ya. Bagi orang lelaki, dah lah tu. Dia tak simpan dalam minda. Kadang-kadang dia janji dengan isteri dia, dia pun lupa. Ya. Isterinya ungkit. Oh, iya ke? Lupa pula. Ya. Tetapi wanita tidak begitu. Dia ingat. Ya. Setiap part-part kesalahan terutamanya dalam minda dia melekat. Sayang, ya. Kekuatan hafazan dia kuat. Alangkah indahnya dia jika dia menghafal Al-Quran. Memang saya suka. Ya, tapi dia tak guna untuk hafal Quran. Tapi tentang hafal Quran dia jadi tak jadi pula. Tak boleh ingat baik pula. Dah tua Ustaz. Bukan. Ya, kalau tua, kalau bergaduh dengan suami, dia tak akan ungkit tu. Ya. Ini tapi bila dia bergaduh, dia akan ungkit. Tu berbahaya. Orang lelaki dia lain. Dia diam. Tapi kena hati-hati juga. Lelaki sabar.
Ini diam-diam perbang, aduh sakit pula kan. Tapi nak cerita, ya kaum wanita, ya berhati-hati kerana ianya di antara menyebabkan kita masuk neraka. Kufur asyir, dia suaminya telah melakukan kebaikan sepanjang hidup itu, tiba-tiba tersilaplah. Suruh beli tempoyak, dia pergi beli kain koyak. Suruh beli ikan patin, dia beli ikan lampam. Jadi menyebabkan itu je teknikal, kita katakan suami kita bengap apa semua, tak boleh. Ya, tak boleh. Sabar. Sabar. Bila kita kata begitu, kufur asyir, berarti kita menyediakan tempat, kita wanita-wanita menyediakan tempat mereka di dalam neraka. Istighfar banyak-banyak. Okay? Cuma nak bicarakan, saya menasihati supaya kaum wanita dan kaum lelaki ya tidak menceritakan aib isteri dia dan suami dia ya pada kawan-kawan, tak kiralah kawan-kawan macam mana sekalipun, kecuali orang yang betul-betul jujur dan takut kepada Allah. Ingat ya, bukan senang. Kerana dalam bab ini saya agak menasihat. Saya tahu kedudukan sebagai seorang wanita, bagaimana kalau teknikal, sabar. Kecuali lah kalau kena sepak terajang, ya, biasanya di situ kita akan memberi jalan supaya beranikan diri pergi ke mahkamah ataupun buat report polis dan pergi ke mahkamah. Kalau sekadar teknikal, kata-kata yang laser mulut tu, itu biasa. Ya, bersabar je lah. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pahala yang besar. Kemudian, Allah akan sentiasa membantu, berkaitan dengan keaiban tadi. Saya nasihatkan apa? Kita cuba nak menutup aib kita di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di akhirat kelak. Dan kita jangan bicara bab-bab orang. Ya, bab orang ni adalah satu perbicaraan yang boleh menjerumuskan kita di dalam neraka begitu mudah. Ya, baik. Kemudian Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Masya Allah. Ini di antara busyra, khabar gembira. Jika kita maintain membantu, tak kira lah misalnya kita membantu ya yayasan taklim dari sudut pendidikan ini, kita infak apa semua, dia akan membantu. Allah akan membantu kita. Kita bantu orang lain tu maintain, kita bantu. Ya tak banyak pun, sikit je. Allah akan bantu kita. Yang paling penting minda kita setkan keimanan, keyakinan Allah itu wujud dan dia akan membantu mengikut apa yang Rasulullah khabarkan. Bila ada keyakinan begitu, jangan takut. Ya, subhanallah, kali ini pergi haji, saya berada di Mekah, ya. Sekarang pukul 5.43 pagi, ya. Saya telah dapat banyak perkara yang menarik kali ini. Banyak manfaat dan ujian pun banyak kali ini, ya, dengan berbagai-bagai kerana ataupun menariklah terutama di Mina. Bukan kita je, hampir semua yang terlibat berhadapan dengan masalah-masalah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan ada di kalangan orang yang terkenal tidur di tepi jalan, ada yang berbagai-bagai yang kita dapat ni, ya, satu grup Indonesia terkandas di Muzdalifah berjam-jam tak datang-datang kan. Ala kulihat, ya, ianya merupakan mehnah, ujian-ujian di bumi tanah haram ini. Cuma nak ceritakan bahawa banyak ilmu yang bermanfaat kita dapati pada kali ini, ya, dan yakinlah, ya, tuan-tuan dan puan-puan, tawakal kita kepada Allah kena tinggi dan keyakinan kena tinggi. Ya, jagalah akidah kita kerana ianya akan memberi kebaikan terlalu besar. Ya, terlalu besar. Dan saya begitu excited dan komitmen tinggi terhadap janji-janji Allah ini. Kenapa? Kerana saya nampak bahawa sifat Allah dia tidak akan tidak memakbulkan doa. Ya, kerana sifat dia pemurah dan dia mampu buat apa saja yang dia buat. Saya arahkan, saya hantarkan mesej kepada mereka-mereka yang dalam keadaan lesu. Saya kata, jangan berputus asa, hanya tinggal mungkin sejengkal sahaja Allah nak sampaikan kepada kejayaan kita. Doa dan buat terus. Alhamdulillah, saya nampak, ya, saya nampak begitu dahsyat pertolongan Allah tu dalam step-step yang kita ikuti. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, jika ada masalah, terus fokuskan diri kita kepada Allah, munajat terus kepada Allah. Allah tak akan biarkan tuan-tuan dan perempuan begitu saja. Takkan biar. Minta saja.
Mungkin kelambatan itu dibagi sebagai ujian, lihat kepada kesabaran. Kadang-kadang hanya tinggal sejengkal sahaja lagi, kita dah berputus asa. Jangan. Teruskan. Dengar cakap saya. Kerana saya yakin kedudukan Allah yang bersifat pemberi. Yang bersifat memberi hadiah. Ataupun memberi begitu sahaja. Yang kita takkan mampu untuk memikirkannya. Kerana kedahsyatan yang bakal berlaku. Ya, saya mendoakan jemaah semua, Allah memudahkan segala urusan. Ya, begitu yakin kerana kita sebagai seorang Muslim mengambil berat tentang hal Muslim dan kita mendoakan, tetap mendoakan. Dan saya mengajak kepada para jemaah supaya sentiasa kaitkan doa kita sesama Muslim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Penting sangat. Ya. Terutamanya orang sunnah yang doa itu tidak boleh dipisahkan dari lidah-lidah orang-orang yang pejuang sunnah. Okey? Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis menceritakan seseorang itu bila dia mendoakan seorang Muslim, maka dia mendapat apa? Ganjaran seperti mana didoakan kepada seorang Muslim. Sedangkan kita mendoakan Muslimin dan Muslimat di bumi ini, yang hidup dan yang mati, berapa banyak Allah akan berikan peruntukan kepada kita. Ya, baik. Nabi SAW mengisahkan perihal umat lalu bahawa para malaikat mendapati roh seorang lelaki dan berkata, pernahkah kamu berbuat kebaikan? Lalu dikatakan tidak pernah. Jawab roh itu. Mereka berkata, cuba ingatkan. Roh berkata, aku pernah menghutangkan hartaku kepada orang. Lalu aku menyuruh anak-anakku agar menangguhkan pelunasannya bagi orang yang tidak mampu. Dan memudahkan pembayaran orang yang mampu. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, maafkanlah hamba-Ku. Ya, yang mana hadis yang kita baca tadi, ya, seperti ini salah satu riwayatnya, yang mana orang berhutang, dia tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan maksudnya, cuma tang itu saja. Tuan-tuan dan perempuan, banyak kebaikan yang tuan-tuan dan perempuan lakukan. Tapi cukup antara kita dengan Allah. Jangan berbicara dengan orang lain. Banyak kebaikan yang tuan-tuan dan perempuan lakukan di sisi Allah. Ya, seorang wanita yang berada di dalam rumah itu, yang menjaga hak-hak suami, hak-hak keluarga, itu semua bentuk kebaikan yang ibu-ibu akan mendapat ganjaran. Seorang lelaki yang bersusah payah dalam siri mencari nafkah untuk keluarganya, ya, itu semua kebaikan yang Allah berikan. Sehingga kan yang disebutkan dalam hadis, sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut isteri kamu itu pun, maka dia tetap mendapat ganjaran pahala. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, ya, terutama para suami, ya, bukan sesuap nasi dah masuk dalam mulut isteri itu, sushi masuk, hot dog masuk, burger masuk, pizza masuk, apa lagi yang tak masuk, ya, semua dah dimasukkan. Betapa banyak pahala yang kita dapat. Ibu-ibu pula yang memberi makan kepada suami dengan masak gulai tempoyak, masak gulai apa ke nama? Ya, gulai dah lupa dah duduk sini. Gulai kicapnya, masak gulai kurmanya. Ya, bagi anak-anak dan suami makan. Betapa besar pahala yang kita dapati. Ya, jagalah amalan kita. Ya, jaga amalan kita. Allah sedang memberikan ganjaran-ganjaran ini kepada kita. Allah sedang memberikan satu persatu. Bersyukur kepada Allah. Allah jadikan orang miskin untuk kita mendapat ganjaran pahala. Allah jadikan orang yang jahat itu untuk kita bersabar berhadapan dengannya. Allah jadikan kita kaya untuk kita menyebarkan kebajikan kepada masyarakat. Maka gunakan kesabaran dan kebaikan yang ada ini untuk kita mendapat pahala. Itu pasal saya pernah menceritakan bagaimana kisah orang yang mati ada dua pahala ataupun dosa yang dihadapi orang yang hidup. Seorang yang mati, kita dapat pahala. Seorang yang mati, kita juga boleh dapat dosa. Disebabkan tindakan kita berhadapan dengan perkara tersebut. Itu pasal macam gadget-gadget, harta-harta kita, bagaimana kedudukannya, tindakan yang kita lakukan. Orang yang mati apabila dia berhadapan dengan kematian, dia meratap. Ya, perbuatan ratapan itu yang menyebabkan dia berdosa. Bahkan, jika dia tidak bertaubat, Rasulullah mengatakan apa? Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan
mereka itu akan dipakaikan pakaian baju dari tembaga neraka dan dengan keadaan penuh dengan kegatalan. Itu dia. Tetapi orang yang berhadapan dengan kematian, lalu dia ihtisab, ya, dia menyerah kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah sebagai reda apa yang Allah berikan. Dan kedua, dia bersabar dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah memberi ganjaran yang besar. Allah berikan keampunan, Allah berikan pangkat yang tinggi di sisinya. Dan juga satu mahligai yang disebutkan dalam hadis, mahligai yang dinamakan mahligai orang yang terpuji. Orang lain mati, dia dapat. Itulah kedudukan amalan-amalan kita. Tuan-tuan dan perempuan tidak akan dapat mengetahui secara penuh. Melainkan kita beriman dengan janji Allah, apa yang kita buat, pasti ada ganjaran. Buatlah walau sedikit sekalipun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, tuan-tuan dan perempuan dah berlakukan amalan begitu banyak, ya, cekodok tu kita sedekah, jemput-jemput tu pun dah lebih besar daripada zarah. Bagi makan orang pun, sebiji beras itu pun dah lebih besar daripada zarah. Apa amalan yang kecil sebesar zarah? Tuan-tuan dan perempuan tanam pokok bunga tu, jaga elok-elok, ya, bersiram apa, itu pun dah besar pahalanya. Kerana apa? Dia mengeluarkan oksigen. Dia memakankan karbon dioksida. Jadi, bayangkan oksigen bukan satu molekul, satu atom. Sedangkan Allah kata akan diperlihatkan walaupun sebesar atom zarah. Di kalangan ulama tafsir sebesar biji sawi. Namun jika sebesar atom itu pun diambil kira, sedangkan oksigen, molekul O2 itu adalah 2 atom. Subhanallah, menjadi molekul. Maka kita dapat pahala. Dan waktu dalam proses fotosintesis tu, ya, bukan sebiji, bukan 2 biji, banyak atom yang dikeluarkan, maka kita mendapat ganjaran pahala. Subhanallah, besar. Orang tanam pokok-pokok untuk kecantikan rumah tu mendapat di sudut ganjaran pahala tang situ juga tanpa disedari. Okey, baik. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap Muslim diharuskan gemar bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak memiliki apa-apa? Beliau menjawab, hendaklah dia bekerja dengan tangannya sendiri sehingga mendapatkan manfaat harta untuk dirinya sendiri lalu bersedekah dengannya. Bagaimana jika dia tidak mampu? Tanyanya. Maka beliau menjawab, ia bersedekah dengan cara menolong orang memerlukan bantuan yang sangat mendesak. Bagaimana jika tidak mampu melakukan hal itu? Lanjut baginda mengatakan, hendaklah ia mengajak orang lain agar melakukan kebaikan. Lalu dikatakan, bagaimana jika tidak dapat melakukan itu pula? Baginda menjawab, jika tidak juga mampu, hendaklah dia mencegah diri sendiri atau orang lain dari perbuatan jahat. Sesungguhnya yang demikian termasuk sedekah. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia. Yang mana amalan-amalan yang dikatakan dalam hadis ini cukup besar. Dan konsep yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini, ya, merupakan satu konsep yang besar, luas definisi sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari, sahabat yang besar ini, menceritakan apakah dia sedekah itu. Yang mana dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap Muslim diharuskan, ya, digalakkan bersedekah. Bahkan kalau kita menyaksikan dalam ayat Al-Quran, sedekah itu disebutkan di antara deretan amalan-amalan soleh sewaktu kita nak mati dinampakkan. Sampai kita mengatakan, ya Allah, tangguhkan kematianku. Ya, kerana apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Dan sedekah juga Rasulullah mengatakan, fattaqun nar walau bisyikkin tamratin fa in lam yajid
Fabi kalimatin tayyibatin atau kama qala Rasulullah SAW. Takutlah neraka, yakni selamatkan diri kamu daripada neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Separuh biji kurma ni tak ada apa-apa kalau ikutkan kita. Ya, separuh biji kurma ni macam ya kuih kita kari puff tu belah dua, bagi separuh. Itu pun besar. Tetapi ianya merupakan satu nilaian yang Rasulullah gambarkan walaupun sedikit bagi kita tak ada apa-apa, tetapi dia boleh menyelamatkan kita dari neraka. 5 sen lah, tak ada apa-apa lah 5 sen. 5 sen itu boleh menyelamatkan kita dari neraka. Tahu tak? Ibu-ibu, waktu macam kita kat Yayasan Taklim dulu kan. Kita parking tu nak masuk, duit tak cukup 10 sen. Tak dapat nak programkan meter tu. Tak dapat. Yang bakal dapat saman. Nampak tak? 10 sen lah tak ada. Tetapi waktu itu ia berharga. 10 sen tu kita campak je. Tapi bila berada di kawasan yang begitu, ianya berharga. Apabila sistem komputer tu berlaku, ya transaksi, ya memerlukan maklumat yang clear, maka kita diarahkan bagi masukkan duit sebanyak gini. RM1 sahaja. 10 sen pun dia tidak akan luluskan. Tu dia. Berarti bernilai sebenarnya. Kita aja yang rasa benda tu tidak bernilai. Tetapi dialah bernilai, ya, bermula daripada 5 sen itu menjadi 5 juta. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan pandang remeh. Kalau tak ada benda yang nak disedekah, apa Rasulullah kata? Dengan perkataan yang baik-baik. Jadi rupanya perkataan yang baik-baik itu termasuk sedekah. Masya Allah. Kata baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Bila kita berkata perkataan yang baik-baik, Allah akan mengislahkan, memperbetulkan perangai kita, akhlak kita kepada kebaikan. Dan juga Allah akan mengampunkan dosa kita. Tuan-tuan dan perempuan cantik, hanya berkata baik, Allah ampunkan dosa kita. Oleh kerana itu, bagi mereka yang agak mulut leza, yakni suka cakap kasar, suka cakap marah, suka nak smash orang, sabar. Ya, kita kembali kepada Allah. Kita nak jadi orang yang baik. Ya, jaga adab-adab bercakap. Penting sangat. Ya, jaga adab-adab bercakap. Dalam hadis ini apabila Abu Musa mengatakan lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang itu tidak ada apa-apa? Lalu Rasulullah berkata, hendaklah dia bekerja dengan tangan sendiri sehingga mendapat manfaat harta untuk dirinya sendiri, lalu dia bersedekah dengannya. Ya, tahu tak tuan-tuan dan perempuan, ayat Al-Quran yang turun disebabkan sedekah itu, Abu Hurairah di kalangan ahli suffah. Ya, ahli suffah ini satu kelompok yang mana mereka ini miskin, berada di bahagian belakang Masjid Nabawi. Tetapi bila datang ayat berkaitan dengan infak, termasuk hadis yang begini, mereka bangun dan mereka berusaha, kerja. Bila mereka kerja, usaha kerja mereka itu menjual kayu api di zaman dulu mengikut kerja masing-masing lah. Kalau kita zaman ni Grab je. Ya, di antara kerja yang dapat dibuat. Maka dia dapat sedikit. Ya, dia ambil sedikit dan sedikit lagi dia bersedekah. Itu dia. Kesungguhan itu yang amat penting. Rasulullah tak mengajarkan jangan kalau kamu tak ada apa-apa jadilah geladangan. Ya, sampai dimanjakan menjadi geladangan, tak mau bekerja. Na'udzubillah. Penganggur-penganggur. Istilah Islam tidak ada penganggur. Bagi ada penganggur ni, kena rotan, kena sebat, bagi mereka bekerja. Dia macam pondan juga. Ya. Yang duk sibuk golongan liberal dan menyokong pondan-pondan tu. Istilah pondan tidak ada dalam Islam, melainkan dalam bentuk tegas. Tak ada nak alai belai-belai, tepuk sayang. Tak ada. Dalam Islam, pondan tegas.
Kata putus tu, bagi dia buat kerja berat. Tuan-tuan dan perempuan, bagi buat kerja berat. 3 bulan cukup muscle tu naik. Kerana dia lelaki. Habis yang ada 2 jenis. Ulama' mengatakan asalnya kalau ikutkan tak ada. Mungkin 1,000,000 tu, mungkin seorang. 1,000,000 seorang. Ini tu dia belonggok. Yang maknyah tu, yang pondan tu. Terpaksa dalam bab ini, ketegasan perlu ada pada mereka. Dia macam geladangan juga. Saya agak, ya, pasal apa geladangan ni saya mengikut beberapa ya, orang-orang yang berurusan dengan geladangan. Ataupun orang penganggur. Pasal dilayan dengan cara begitu, akhirnya dia dimanjakan. Dipanggil geladangan, kalau tak salah, satu company tu panggil untuk buat kerja, yalah walaupun kerja kilang kan. Dalam 20 orang, ya, saya dengar taklimat dibagikan. Masalah mereka. Mereka yang cipta masalah itu. Apa dia? Diberikan kerja. Tak payah nak apply lah gitu gini. Diberikan kerja untuk bekerja. Kerja pun tak berat sangat. Yang kekal hanya 2. Mana lagi 18? Ya, mereka kata susah lah apalah apa. Duduk geladangan boleh makan free. Na'udzubillah. Syar. Ya, syar. Inilah masalah kita. Ya, apabila kita tak ada kesungguhan seperti mana para sahabat. Akhirnya kita duk jaga mereka itulah. Jaga mereka macam itu. Ya, na'udzubillah. Baik. Lalu sahabat ni bertanya lagi, bagaimana jika tidak mampu bekerja? Mungkin dia cacat ataupun tak apa. Maka baginda berjawab, bersedekah dengan cara menolong orang yang memerlukan bantuan sangat mendesak. Ya, kita bantulah. Apa boleh? Bantu angkat barang ataupun bantu bagi pendapat. Kadang-kadang orang stres, kita selesaikan. Itu termasuk dalam sedekah. Ya, amat penting. Saya nasihat bagi mereka yang mampu memberi nasihat dengan cara yang baik. Gunakan kemahiran itu membantu orang. Seorang hamba Allah ni, dia peram dalam otak dia. Dia takut nak bercakap. Dia takut nak bagi tahu. Ya. Saya di Mekah dia bagi tahu. Ustaz nak minta tolong. Ya. Lama saya pendam ni. Lama. Ya, pendam. Lalu dia cerita. Benda simple. Bukanlah simple tapi ialah kritikal. Dia tidak boleh membuka lah cerita tu suka hati dia. Lalu kita bagi pandangan. Subhanallah, kita nampak kan apa? Pusingan cerita tu, kita nampak ada yang tak kena dari sudut orang luar yang cuba merosakkan, ya, hubungan keluarga tu. Lalu saya bagi pandangan dan mudah-mudahan Allah terima amalan, ya. Sebut pula tak apa. Allah terima amalan sebagai misal contoh, ya, kerana dia rasa Ustaz alhamdulillah rasa tenang. Berarti apa yang berlaku itu kita banyak serah pada takdir dan kita cuba islahkan, buang benda-benda khurafat dan bersangka baik orang yang telah membantu kita. Itu je kaedah dia. Pasal ada orang lain cucuk ni yang jahat ni. Yang jahat. Kita selesaikan masalah. Tuan-tuan dan perempuan, bila masalah tu selesai, otak tu lapang, segala-galanya akan jadi lapang. Betapa besar pahala kita. Okey, kita teruskan. Lalu ditanyakan bagaimana jika tidak mampu melakukan hal itu? Baginda menjawab, hendaklah dia mengajak orang lain agar melakukan kebaikan. Kita tak mampu. Kita ada handphone je. Ustaz, saya ada handphone je yang boleh bekerja. Okey, arahkan orang buat kerja baik, kerja amal. Arahkan nasihat-nasihat. Kamu janganlah main game je. Ya? Ataupun bagi cerita-cerita, mengumpat-mengumpat orang, tengok itu, tengok ni, TikTok, ya, semata-mata. Ya? Buat benda yang baik. Arahkan kebaikan. Dan yang akhirnya, bagaimana jika dia tidak dapat melakukan itu pula? Beliau menjawab, jika tidak juga mampu, hendaklah dia mencegah dirinya sendiri atau orang lain dari berbuat jahat. Itu termasuk sedekah. Berarti kita ni, kadang-kadang kita nak mengumpat, mengumpat ni. Kita cegah diri kita. Sedekah. Ya. Kita nak sakiti hati orang kita. Sedekah, kita tahankan diri kita. Kita boleh buat sabotaj orang, tapi kita tak nak buat. Allah ampunkan kita. Kita termasuk orang yang memberi sedekah. Itu dia kaedah-kaedah yang diberi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya,
Amat besar pahala sedekah yang bakal kita miliki apabila kita menggunakan dengan cara yang betul semua guideline yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi saya nampak pada zaman ini terlampau banyak perkara-perkara yang boleh kita bantu masyarakat. Ya, orang mukmin dia akan bantu sesama mukmin dengan bantuan yang baik. Ya, baik. Ihsan kepada non-Muslim. Okey, sekarang kita masuk ihsan kepada non-Muslim. Tuan-tuan dan perempuan, dalam pelajaran kita pernah membicarakan tentang kedudukan orang kafir. Bismillah. Yang mana kedudukan orang kafir ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang sebenarnya, pertama, kafir zimmi, kafir ahdi, wa kafir harbi. Okay? Kita mulakan kafir harbi lah, senang supaya nampak dan jelas. Kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi umat Islam. Dia perang, dia lawan betul-betul. Ya. Kafir harbi ini seperti orang-orang tentera-tentera kafir yang datang ke dalam negeri Islam, lalu dia membunuh orang Islam, menyerang orang Islam, itu kafir harbi. Yang mesti kita pertahankan negara Islam. Kena. Wajib waktu itu. Dan yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang berada di dalam negara Islam. Dan negara itu menjaga orang-orang kafir ini sebagai rakyatnya dan menunaikan hak-hak dia yang berpatutan. Maka mereka itu membayar cukai kepala. Dan kafir zimmi ini yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, jangan menyakiti kafir ahli zimmah. Sehingga Rasulullah kata, siapa yang menyakiti ahli zimmah, dia menyakiti aku. Ui, dahsyat tu. Walaupun mereka itu kafir. Menunjukkan kecantikan Islam dan keadilan Islam, ya, begitu sekali. Dan kafir ahli, ulama menerangkan bahawa kafir ahli ini adalah kafir di bawah perjanjian. Ya, di bawah perjanjian yang mana seperti mana di Malaysia. Kita tak kacau kerana negara Malaysia adalah negara Islam, milik umat Islam. Nama lagi tanah Melayu. Walaupun kita dengar mulut-mulut yang celupa yang mendeklarkan itu bukan tanah Melayu, kebiadaban mereka yang tidak ada adab. Okey. Kafir ahdi berada di negeri tanah umat Islam ataupun tanah yang mereka duduk bersama-sama di bawah perjanjian. Kamu tak kacau aku tak kacau kamu. Ya. Jika aku tak kacau kamu, kamu jangan kacau aku. Dan aku takkan kacau. Itu di Malaysia kan? Itu perjanjian kita dengan mereka. Maka kena tunai. Tetapi mereka, sebahagian mereka tu kurang ajar, mereka cuba nak mengacau. Ya, na'udzubillah. Itu kafir ahli. Di bawah perjanjian. Tetapi kafir ahli ini juga ada peluang-peluang untuk kita menyebarkan dakwah sebenarnya. Itu pasal kita digalakkan dalam bab ini menggunakan wasilah-wasilah yang tuan-tuan puan-puan ada sendiri dalam dakwah. Dakwah ni bukan semestinya bagi selonggok Quran, pagi suruh pakai tudung terus. Tak. Dakwah ini keep in touch, ya, dalam keadaan baik. Ya, kita ada walak-wal barak kita ada sifat penyayang kita, pemaaf kita ada benda yang bertolak ansur. Kerana ini adalah ruang-ruang dakwah kita kepada orang yang hati-hati di kalangan orang kafir ni ada hati yang lembut. Manalah tahu, mudah-mudahan dengan dakwah kita itu, dia masuk Islam, sudah tentu besar pahala kita. Okey. Sebagai agama yang bersifat rahmatan lil alamin, Islam memerintah umatnya bersikap ihsan kepada non-Muslim, meskipun orang-orang itu tidak seakidah. Kita tetap diwajibkan mempergauli mereka dengan baik. Sikap ini ditunjukkan dengan niat mendakwah mereka agar menerima agamanya. Terutamanya terhadap mereka yang tinggal di sekitar kita serta tidak terang-terangan memusuhi Islam. Kita dituntut untuk bermuamalah secara baik dengan tetap memerhatikan
kaedah al-wala' wal bara'. Nampak kalimah al-wala' wal bara' ni amat penting. Ya, ramai yang terlepas pandang. Okey. Dalam bab ini dia sebut di mana kita ni kena menggunakan kaedah-kaedah yang perlu kita fahami. Kita berada di dalam kafir ahli ini, yang mana di kalangan orang-orang ni, dia orang kafir ni, dia ada maklumat. Tapi dia, ialah mungkin disebabkan keturunan, sebabkan dia adalah berbagai yang menghalangkan dia daripada agama. Itu pasal kalau kita tengok macam di sekolah-sekolah, kadang-kadang budak Cina, ya, budak Hindu, dia memakai pakaian baju kurung kan, pergi sekolah. Cantik tu. Tuan-tuan dan perempuan, bagus tu. Itu tanda ada kelembutan hati dia. Dan cerah untuk masuk Islam. Dan kadang-kadang kita tengok bagaimana ya kelompok orang-orang ini yang mana mereka memang, ya, saya dapat tahu macam anak saya belajar driving school tu, ya, driver tu boleh bertanya pada dia, dia ingat macam ustazah agak. Dia tanya bab agama. Dia boleh sebut lafaz azan tu. Agak menarik. Saya kata menarik. Dia ni, ya, boleh sebut lafaz azan tu. Dan diterang. Ada ceramah ini, apa beza ini, beza. Sampai anak saya pula tak boleh jawab. Pasal apa? Rumah dia dekat dengan masjid. Dia dengar tu kan. Okey, dia tak ada anti. Orang yang macam ni memainkan peranan penting yang untuk dilembutkan. Hatta saya waktu saya kat kampung dulu, ya, pergi ke Pekan Parit tu, ya, Cina tu mengucap la ilaha illallah macam di Kelantan kan. Cantik tu. Kalimah-kalimah itu akan memberikan peranan, ya, dakwah kepada agama yang betul. Okey, kita lihat. Allah berfirman. Suara saya dah kurang sikit. Saya baca terjemahan dia. Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, maka kami melaknati mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebahagian pesanan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok yang kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya, nampak tak? Ayat ini mengisyaratkan kepada Rasulullah bagaimana dia berhadapan dengan Ahlul Kitab di Madinah. Ahlul Kitab di Madinah terbagi dalam dua kategori, orang yang baik dan orang yang jahat. Dan yang baik itu sedikit sekali. Seperti yang diceritakan seperti Abdullah ibn Salam, ya. Seorang berdua yang dikatakan Ka'ab ibn Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, ya, ini di antara orang-orang yang baik, ahli kitab. Jadi muamalah dengan cara yang baik dan bersabar. Ya, itu dia. Rasulullah SAW begitu bersabar berhadapan dengan ahli kitab. Tidak semudah. Dan kita ada jiran-jiran kita, ya. Bila seorang tu berjiran dengan kita, dia ada hak. Yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Hatta orang kafir, tahu tak, dengan jiran kita berakhlak tu, mereka akan cenderung pada Islam. Ya, cenderung pada Islam. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan diri kita sebagai seorang pendakwah. Jadikan diri kita sebagai satu aset untuk orang masuk Islam. Buat kerja kita secara baik, profesional. Ya, kalau dia jiran kita, buat apa yang boleh kita berikan kebaikan kepada dia. Tuan-tuan dan perempuan, mu'allafatil qulub, orang yang akan menjadi lembut pada hati-hati mereka itu ialah dengan memberi hadiah. Itu di antara yang paling penting dalam siri dakwah. Kalau kita nak tahu di antara perjalanan paling penting, kenapa Rasulullah mengatakan tahadu tahabu, berilah hadiah maka kamu akan berkasih sayang. Itu pasal kita digalakkan, ya, walaupun suami isteri bagi hadiah, memang akan tercetus perasaan. Ya, kena pula perempuan bagi hadiah, Masya Allah. Suami pula tak pernah bagi hadiah, tiba-tiba bagi hadiah. Meloncatnya sampai ke langit, orang kata. Bagi. Ya, bagi hadiah. Dan itu juga, kalau nak tahu, ya, kami pernah berdakwah dengan orang asli ni, kan. Orang asli ni, dia diistilahkan dalam bahasa Quran Badui, Arab, Badui. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan kalimah Badui itu orang asli Arab.
Mereka ini banyak bergantung kepada hadiah. Itu pasal waktu kami pergi berdakwah di orang asli di Simpang Pulai dekat Cameron Highland tu. Ya, kami pergi berdakwah, bertemu dengan seorang tu, ya, orang asli. Ya Ustaz, dia kata, ya, saya ni sudah masuk Islam 3 kali. Terkejut saya. Masuk Islam 3 kali. Kita Islam inilah daripada mak kita lahir sampai hari ni. Itulah sekali. Lepas tu, sembang. Saya tak perasan macam mana masuk Islam 3 kali. Bila dia dah belah tu, saya tanya, macam mana dia kata dia masuk Islam 3 kali. Ya. Oh, macam ni Ustaz. Mereka ni, dia tengok siapa yang datang. Kalau orang Kristian datang bawa barang, mereka masuk Kristian. Kalau orang Islam datang, bawa hadiah barang, dia masuk Islam. Oh, gitu. Ya. Berarti, kalau orang kafir yang lain datang, dia masuk agama Buddhis pula. Ya, mengikut agama yang datang. Oleh kerana tu, Al-A'rab, dalam istilah Al-A'rab, ya, penat kita. Memang penat. Tapi Alhamdulillah Allah bagikan kekuatan pada seorang asli, ya, di kawasan Perak Tengah tu. Waktu tu mak saya mengajar, ya. Dan kami ambil anak dia 3 orang dan kami bimbing di sekolah kami. Dan Alhamdulillah, ya, memang tidak disangka. Bayangkan, mula-mula datang tu, dia suka makan arang, makan tu lah. Benda pelik-pelik dibuat. Pening kepala kita. Ya, rupanya atuk dia isap rokok, letak atas tangan, bagi dia makan. Dia makan. Ya, putus rokok tu dia bagi. Anak dia makan. Cucu dia makan. Saya tak kata, kenapa kamu makan macam tu? Sedap, dia kata. Lah, sedap. Nanti Ustaz bagi kamu makan nasi dengan arang. Nak? Kita ingat nak ugut supaya dia tak ni. Rupanya. Lepas tu tanya dekat ni kakak dia, macam mana ceritanya? Oh, gitu. Atuk dia bila merokok, letak putus rokok tu, makan. Macam tu. Okey, tapi Badui kan, orang asli. Adalah benda-benda yang kita tak selesa. Namun, Alhamdulillah, dengan izin Allah, salah seorangnya berjaya. Ya. Kita jadikan dia hafizah, tapi dia balik waktu kita hantar belajar kat Mesir, dia balik. Tak apalah, tu tak menjadi masalah. Tapi yang suka makan arang tu pula, Alhamdulillah kita masukkan dalam satu sekolah English medium. Amboi, speaking pula dia. Ya. Oh, dia marah kawan dia tu, speaking. Amboi, kita kata. Ya, Alhamdulillah, ala kuliah kita nak cerita perbentukan. Tapi mak dia tough. Ya, mak dia kata saya bersedia. Orang kata macam-macam, saya tetap bersabar dan akhirnya Alhamdulillah Allah jayakan keluarga tersebut. Okey, ala kulihat. Nak menceritakan bahawa dalam bentuk memberi hadiah adalah di antara jalan dakwah yang paling cantik. Bagi hadiah. Ya, bagi hadiah. Tak kira lah bagi kuih ke, nak bagi barang-barang apa jugalah. Tuan-tuan dan perempuan, saya agak tertarik dalam bab ni. Ya. Di antara jemaah-jemaah kita, ya. Kita beli kat Mekah lah, apalah ada. Ya, ialah tak adalah waktu tu di Malaysia. Tapi kita beli, kita bawa balik, kita bagi hadiah kepada jemaah atas. Saya kata, maaf lah, tak ada apa ini je. Alah, nilaian yang dianggap rendah. Dia kata, Ustaz, bukan nilaian tu diambil kira. Apa dia? Terkejut juga saya. Ustaz, bukan nilaian tu diambil kira. Ingatan Ustaz tu diambil kira. Masya Allah. Terus tersentuh jiwa kita. Ya, tersentuh hati ni. Ingatan itu diambil kira. Jadi, ingatan saya buat masa ni doa kepada para jemaah je. Ya, nak bagi pun tak ada apa yang nak bagi juga. Tapi insya-Allah, apa yang paling penting dalam perkara ini, dakwah amat penting untuk kita sampaikan pada tiap-tiap Muslim dan non-Muslim. Kerana orang Muslim sendiri memerlukan dakwah. Tapi Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sekali pada tahun ini, di saat haji ini, risalah yang kami cuba sampaikan adalah masalah tauhid dan ittiba'ur rasul. Ya, Alhamdulillah berjalan lancar. Dan ramai jemaah yang datang bertanya itu, bertanya ini, semua berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini saya memang suka sangat-sangat. Ya, terutamanya acara-acara yang berlaku di Mina. Ya, Allah uji satu bab, tetapi kami duduk di Aziziyah, di situ peluang untuk memberikan mesej kepada semua para jemaah. Ya, subhanallah, amat tertarik sampai ada yang bertanya, selama ni kami dengar begini. Ada yang subhanallah menangis, yang minta maaf kepada antara ustaz-ustaz sunnah yang masyhur dalam YouTube,
ya, pasal apa dulu kami ingat ustaz begini, rupanya lain. Menangis dia minta maaf. Minta maaf segala umpatan yang pernah dikatakan kepada di antara ustaz-ustaz kita. Jadi, ini di antara perkara yang amat penting. Saya merasa seronok sangat. Kali ni dia rasa gembira kerana apa? Mesej kepada jemaah dengan kita touch jiwa-jiwa mereka, ya, yang mereka menjadikan terbuka minda dan nak tahu lebih lanjut. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tugas kita sebagai pendakwah masih diteruskan. Perjalanan kita sebagai pendakwah mesti dilakukan. Ganjaran pahala Allah berikan kepada kita begitu luas, maka kita ambillah ganjaran tersebut supaya menjadi bekalan kita yang terbaik. Baik, jadi kita berhenti di sini dulu. Dan yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri, dan saya mendoakan kepada para jemaah, insya-Allah Allah pemudahkan, ya, Allah pemudahkan dan menarik ramai juga jemaah-jemaah sunnah kita, ya, dari Yayasan Ta'lim, dari Batu Salam dan di beberapa tempat yang mana join Haji MKM kali ini. Saya bertemu masya-Allah Atta Karina sendiri bersama kita, ya, dan saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah pemudahkan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk sampai ke bumi ini dalam bentuk umrah ataupun haji. Allah pemudahkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.